Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan pada siri yang kali ini. Mudah-mudahan kita semua di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kali ini kita akan sambung semula bacaan kitab Fatih Muniyatul Musalli. Itulah tajuk ya, muka surat 40. Tajuknya adalah rahsia dan hikmah menyembah Tuhan dengan sembahyang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sugia bagi orang yang sembahyang tahu akan hikmah perbuatan bacaan sembahyang yang ia perbuat. Qala musannif, dan sugia ini sepatutnya bagi orang yang sembahyang itu tahu, yakni mengetahui akan hikmah, kerahsia perbuatan bacaan sembahyang yang ia orang yang sembahyang tu perbuat. Jadi sepatutnya lah bagi orang yang sembahyang tu dia tahulah apakah hikmah bacaan yang dia baca dalam sembahyang tu. Supaya apa? Supaya dapat syukur, supaya dapat berterima kasih ia kepada Tuhan. Tu. Supaya dia dapat berterima kasih kepada Tuhan dia. Qala musannif, dan faham makna bacaannya, dan dia tu faham apa yang dia baca dalam sembahyang tu, makna bacaan dia tu dia kena faham. Dan siapa faham betul-betul rahsia ini, siapa-siapa yang fahamlah betul-betul bacaan ataupun rahsia ini, tetap sedap menyembahnya akan Tuhan dengan sembahyang. Jadi kalau orang yang sembahyang tu dia faham apa yang dia baca dalam sembahyang, maka dia akan menjadi sedap. Sembahyang itu jadi sedap, jadi lazat. Berbeza dengan orang yang tak faham. Sembahyang dia baca apa dia tak faham, maka dia sembahyang pun jadi tak sedap. Kalau orang yang faham ni dia sedap, dia jadi khusyuk insya-Allah. Qala musannif, maka di sini kerana pelihara maka di sini kerana pelihara kepada panjang dan besar kitab, maka hamba buang ibarat musalli. Jadi kitab ni diringkaskanlah oleh Tuan Musannif kerana ibarat musalli ni panjang sikit, ibarat dia susah sikit. Jadi Tuan Musannif dah buat ringkas sikit, ringkas sedikit daripada kitab yang besar-besar tu, dan menjadi mudah faham. Baik, maka hamba buang ibarat tuturan cakap. Ibarat ni maknanya tuturan cakap musalli. Sebab kitab musalli yang nipis tu dia susah sikit, dia panjang sikit, dia lebar sikit dia punya bahasa dia. Jadi Tuan Musannif ni dibuat kitab yang kecil ni supaya memudahkan orang yang mengaji tu dapat faham insya-Allah. Tetapi hamba ganti sedikit dengan hikmah. Sembahyang yang hamba telah tulis pada syarah musalli, pada hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi, harap maaf dan ampun, dan beginilah bunyinya. Baik, walaupun Tuan Musannif ni buang ibarat musalli, tetapi dia ganti pula dengan sedikit hikmah sembahyang yang dia tulis pada syarah musalli ni, itu pada hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi. Kemudian Tuan Musannif kata harap maaf lah dan ampun sekiranya ada kekurangan lah, dan beginilah bunyinya. Baik,
Qala musannaf rahsia bang. Rahsia bang ataupun azan. Jadi azan pun dia ada rahsia dah lah. Apakah hikmah ataupun rahsia bang azan? Apakah rahsia dah? Apakah hikmah dah? Jawabnya, bang ini ataupun azan ini sangat elok maknanya. Bang ni makna dia sangat elok lah. Dan tujuan bang tu, tujuan azan tu, iaitu tujuannya tu memanggil manusia kepada membaik dirinya. Memanggil manusia untuk membaik dirinya sendiri. Tu. Sebab itulah tujuan bang tu. Hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Panggil manusia supaya nak membaikkan diri kita. InsyaAllah. Baik, perhatilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu lafaz azan ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, artinya Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Iaitu Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang 2 kali. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Marilah kamu sembah. Marilah kamu sembah. Hamba Allah. Marilah kamu sembah. Sebab Tuhan tu Maha Besar. Besar nisbah pangkat dia. Besar nisbah pemerintahan dia. Jadi marilah kita sembah. Kerana apa? Kena sembah kerana ia Tuhan yang Maha Besar tu beri makan, pakai kepada kamu dan lain lagi. Sebab Tuhan tu lah yang dok bagi kamu makan, yang bagi kamu rezeki, yang bagi kamu pakaian kepada kamu tu, dan lain-lain lagi. Dia bagi macam-macam nikmat. Jadi sembahlah Allah, Tuhan yang bagi rezeki tu. Tu. Qala musannaf, kalau kamu tidak menyembahnya Tuhan, kalau kamu tak sembah dia, akan dimurka ke atas kamu di dunia dan di akhirat. Kalau kamu tak sembah dia, maka Allah pun murka. Allah pun marah, murka kepada kamu di dunia dan di akhirat. Sebab tu orang yang tak sembahyang ni, Allah Ta'ala tak bagi cahaya ke dia. Kalau kita tengok muka orang tak sembahyang dengan muka orang yang sembahyang ni, dia ada beza lah. Orang yang sembahyang sebab dia ambil wuduk, nampak muka berjernih, cerah putih elok, nampak jernih. Kalau orang tak sembahyang nampak hitam, nampak macam pelik. Sebab apa? Sebab muka dia Allah Ta'ala tak bagi cahaya. Itu di dunia lah. Di akhirat lagi, bahkan lagi di akhirat lah, Allah Ta'ala akan seksa orang yang tak sembahyang. Baik, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz azan tu. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali lah. Azan ni 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Artinya aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak, yang sebenar, yang layak disembah melainkan Allah jua. Allah sahaja yang Tuhan yang layak disembah. Tak ada yang lain Tuhan. Yang lain tu tak ada, bukan Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Allah Ta'ala sahaja ya Tuhan yang layak dan sebenar, yang layak dan patut disembah. Tu habis tu yang India, Hindu sembah tokong tu, India sembah tokong tu, bukan Tuhan kan? Yang tu bukan Tuhan, yang tu makhluk. Tetapi pada sangkaan mereka mengatakan Tuhan, sedangkan bukan Tuhan, itu juga makhluk. Batu yang dijadikan sebagai tongkol dan disembah, itu juga makhluk, bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain daripada Tuhan. Baik, itu maksud dia. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali juga. 2 kali juga. Lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga. Artinya aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah yang menyampai segala hukum, sekalian hukum lah yang mana terdapat dalam Al-Quran tu, semua tu disampaikan oleh Rasul. Tugasnya adalah menyampaikan sekalian hukum dan pelajaran.
pelajaran kepada siapa? Kepada kamu lah, umat dia, umat masing-masing. Kalau Nabi Adam kepada umat dia, Nabi Nuh kepada umat dia, dan semua Nabi lah kepada umat masing-masing. Tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah, iaitu sekalian hukum, pelajaran, peringatan dan sebagainya kepada umat masing-masing. Dan dengan sebab Muhammad Rasulullah tu lah yang menyampaikan sekalian hukum dan pelajaran tu, sebab itulah baik dirimu. Kamu jadi baik. Kamu disebabkan Rasulullah menyampaikan sekalian hukum, maka kamu tu jadi baik. Diri kamu jadi baik. Maka ikut olehmu akan dia. Maka kamu ikutlah akan dia, akan Rasul tu, iaitu Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok zaman jahiliah sebelum kedatangan Rasulullah, apa jadi pada kehidupan mereka? Dengan membunuh anak-anak kecil, merompak, merogol, berzina, menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya. Banyak ajaran sesat, berlaku pergaduhan, pembunuhan, penindasan dan sebagainya. Apabila datangnya Rasulullah, maka datangnya Islam, maka amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang tidak baik semuanya menjadi baik. Itu masalah. Kemudian lafaz seterusnya hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah 2 kali juga. Hayya 'alas salah 2 kali. Artinya datanglah kamu menyembah Tuhan. Hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Ini datanglah kamu menyembah Tuhan. Tu duk panggil sembahyang lah tu. Hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Tu. Datanglah kamu menyembah Tuhan. Dengan sembahyang inilah, ini dengan sebab sembahyang ini. Dengan tu maknanya dengan sebab. Kalau bahasa Arab, huruf ba tu dengan maksud ba sababiyah. Ini dengan sebab sembahyang inilah tetap baik dirimu dunia akhirat. Dengan sebab sembahyang inilah baik kamu dunia dan akhirat. Kalau kita sembahyang, di dunia kita jadi baik, di akhirat pun insya-Allah kita jadi baik. Akan dibalas dengan baik. Tu. Kemudian hayya 'alal falah, 2 kali juga. Hayya 'alal falah 2 kali juga. Lafaz azan tu, lafaz bang. Artinya datanglah kamu membaik dirimu dengan sembahyang. Marilah kamu menuju kejayaan. Hayya 'alal falah. Sebab tu orang yang berjaya ini yang hakikinya adalah orang yang sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah sembahyang, marilah menuju kepada kejayaan. Datanglah kamu membaik dirimu dengan sembahyang. Dengan sebab sembahyang itulah diri kita jadi baik. Dan sembahyang akan menahan dirimu daripada jatuh ke dalam celaka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah tuannya daripada melakukan perkara munkar dan keji. Dan menarik dirimu, dan sembahyang itu juga menarik dirimu kepada molek dan syurga. Jadi orang yang sembahyang ni, insya-Allah ganjarannya adalah syurga. Orang yang sembahyang yang sempurna, rukun syarat, dan khusyuk dan sebagainya, insya-Allah akan menjadi molek dan syurgalah balasannya, insya-Allah. Qala musannif, kemudian di akhirnya diulang pula Allahu akbar, Allahu akbar. Pada lafaz bang tu, lafaz azan tu, di akhirnya diulang lagi. Kalimah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, supaya memperingat kamu, jangan kamu raliklah. Tu. Sebab apa diulang Allahu akbar, Allahu akbar di akhir lafaz azan itu? Supaya memperingat, memberi peringatan kepada kamu agar kamu tu tak ralik, tak lalai. Tu maksudnya. Qala musannif, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, ini fiddin, saudara seagama. Saudara seagama, bukan bangsa lah. Walaupun dia bangsa India, bangsa Cina, bangsa Siam dan sebagainya, tapi Islam, itu kita panggil saudara lah. Saudara fiddin, saudara seagama. Wahai saudaraku, tuan muslim kita, wahai saudaraku, ini saudara pada agama. Jangan kita jadi diri kita seperti syaitan. Tuan muslim, ini nasihat kita. Janganlah kamu jadikan diri kamu tu seperti syaitan.
yang tersebut pada hadis yang seperti mana yang tersebut dalam hadis Nabi. Apa macam mana bunyi dah? Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu ghiyatun hatta la yasma'u ta'dina. Artinya apabila diazan, apabila diseru bagi sembahyang, nescaya lari syaitan. Nescaya lari syaitan. Dan baginya syaitan berkentut besar. Pok. Tu, berkentut besar. Pok. Hingga tidak dengar ia akan bang. Hingga tak dengar ia akan bang. Sebab apa? Kerana syaitan telah tentu Tuhan murka dan jauh daripada rahmatnya, rahmat Tuhan. Dan janganlah jadi dirimu itu seperti syaitan. Bila orang azan, lari betul, kentut pok pula, kentut besar. Nescaya tetap dirimu selamat, insya-Allah. Jadi hadis Nabi kata, apabila orang seru kepada sembahyang, maka habis lari syaitan. Dan bagi syaitan tu pula berkentut besar, duduk kentut besar, pok bunyi, hingga tidak dengar ia akan bang. Tak dengarlah orang bang. Syaitan, kerana syaitan itu telah pun ditentukan oleh Allah adalah makhluk yang dimurkai dan jauh daripada rahmat Allah. Dan syaitan ini adalah penduduk tetap ahli neraka, penduduk tetap neraka. Jadi janganlah kita ni jadi seperti syaitan. Janganlah jadi diri kita seperti syaitan. InsyaAllah nescaya selamat, tetap diri kita selamat, insyaAllah. Qala musannif, dan apabila kita dengar bang, janganlah kita ralik. Jangan kita lalai, jangan kita buat ralik. Bila kita dengar azan, jangan kita buat ralik pada pekerjaan seperti berniaga dan sebagainya. Bahkan hendaklah kita bersegera kepada tempat bang, kepada tempat azan itu, dan berajak-ajak kita. Kita kena ajaklah, yang kita pergi seorang. Berajak-ajak kita pergi menyembah Tuhan dengan berjemaah. Dan tinggallah pekerjaan kita, insya-Allah. Bila kita dengar orang azan, jangan kita duduk ralik-ralik. Terus kita pergi tempat sembahyang tersebut, masjid ataupun surau. Jangan kita duduk ralik-ralik. Seperti berniaga, orang azan duduk niaga lagi. Orang azan duduk berjual beli lagi. Orang azan duduk buat benda-benda lain lagi. Jangan macam tu. Kita kena bersegera kepada tempat sembahyang. Sebab apa? Sebab sudah azan. Kita bersegera tu, dan kita berajak-ajak. Kita kena ajak pula lah orang lain. Itu maksudnya. Dan sembahyang tu secara berjemaah. Tinggallah pekerjaan kamu yang lain. Pergilah bersegera kepada sembahyang secara berjemaah, insya-Allah. Tuhan tidak merugi pekerjaan kita. Tuhan dia tak merugikan pekerjaan kita dengan sebab berjemaah sembahyang. Walaupun kita tinggal sebentar perniagaan kita untuk solat berjemaah, Allah Ta'ala tak merugikan kita. Tak rugi. Bahkan tetap akan Tuhan beri laba, beri untung kepada kita. Kalau kita tinggal dengar orang azan, kita tinggal sat perniagaan kita dan kita terus pergi tempat sembahyang, tempat orang azan tu, dan kita ajak orang lain sama supaya sembahyang jemaah, maka Allah Ta'ala tak merugikan kita dalam perniagaan. Tak jadi rugi lah. Bahkan Allah Ta'ala bagi laba, bagi keuntungan kepada kita. Dengan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila kamu sudah sembahyang, Tuhan kata apabila kamu sudah sembahyang, maka pergilah kamu dalam bumi. Maka bertebaranlah kamu di dalam bumi itu. Bumi aku. Dan carilah kamu akan kemurahan dan kurniaanku. Carilah. Tapi sembahyanglah dulu. Lepas pada kamu sembahyang, pergilah cari kemurahanku di dalam bumi itu, kurniaanku, carilah rezeki. Dan ingat olehmu akan Allah. Dalam masa duk cari rezeki, cari kemurahanku, cari kurniaanku tu,
Tapi ingatlah akan Allah, jangan lupa Allah pada sekalian pekerjaan. Setiap pekerjaan tu jangan ingat, jangan lupa Allah. Jangan lupa. Setiap pekerjaan dan kelakuan kita lah, tetap mu dapat kemenangan. Allah Ta'ala tak, insyaAllah kamu akan dapat kemenangan kalau kamu ingat Allah di dalam setiap pekerjaan kamu, setiap kelakuan kamu, kamu akan dapat kemenangan dan laba dan keuntungan dunia dan akhirat. Jadi kita nak buat kerja dunia tak salah. Tak salah nak berniaga, tak salah nak kerja, tak salah nak apa nak buat apa pun tak salah. Selagi berlandaskan dengan landasan Islam tak salah. Selagi benda tu diharuskan, dibolehkan dalam syarak, boleh. Tetapi walaupun kita tak salah, janganlah sampai lupa Tuhan. Janganlah sampai lupa Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bagi rezeki, Tuhanlah yang bagi nikmat, Tuhanlah yang bagi kemurahan, Tuhanlah yang bagi kurniaan, pelbagai nikmat yang Tuhan bagi. Janganlah lupa Tuhan. Cari dunia tu carilah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa Tuhan. Cukup time orang azan, bersegeralah kepada tempat azan, bersegeralah kepada tempat sembahyang. Jangan duk ralik-ralik. Ajak sama kawan-kawan supaya sembahyang berjemaah. InsyaAllah kamu tak rugi. Bahkan Allah Ta'ala memberi keuntungan kepada kamu dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan para penonton, sidang penonton dan muslimin muslimat dapat faham dan dapat amalkan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Kadang itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.